Alhamdulillahilladzi 'ala wa an'am wa hadana lil Qur'ani allati hiya aqwam. Qala Allah ta'ala wal 'ashr innal insana lafi khusr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merasa keingsaran terhadap setiap pemberiannya, terutama nikmat mencapai tahun 2015. Semoga kedatangan tahun baru ini amal kita lebih meningkat dan nilai takwa terus bersemangat. Semoga setiap amal kebaikan yang kita lakukan mendapat ganjaran yang setimpal di dunia, lebih-lebih lagi di negeri akhirat. Mimbar hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk khutbah dalam membina cita-cita, yakni bersempena menyambut Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tahun baru 2015 Masehi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai ke tahun baru. Bahkan lebih bertuah lagi apabila tahun 2015 ini kita juga bakal menerima kedatangan 12 Rabiul Awal 1436 Hijrah. Inilah tarikh penting yang senantiasa diingati oleh setiap umat Islam yang benar-benar cintakan insan teragung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sewajarnya isilah sambutan tahun ini dengan memperbanyakkan bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping bertekad untuk melaksanakan sunnah yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tahun kita menyambut Maulid Rasul dengan berbagai program pengisian yang bermanfaat sebagaimana yang dianjurkan oleh Jakim dan agensi-agensi lain, sama ada berbentuk ceramah, forum, diskusi ilmiah dan sebagainya. Penganjuran program-program ini adalah bertujuan untuk memperingati junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenang dan memenuhi jasa dan pengorbanan baginda serta memupuk rasa cinta yang mendalam terhadap kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Setiap kali tahun baru kita sering membicarakan tentang cita-cita dan juga keazaman. Cita-cita yang dibela untuk perjalanan sepanjang tahun yang akan ditempuhi. Marilah kita sama-sama bermuhasabah kembali. Adakah cita-cita dan azam tahun sebelumnya telah terlaksana, atau cita-cita dibina sekadar menurut budaya dan adat semata-mata? Apabila datangnya tahun baru, cita-cita perlu tersedia. Persepsi ini perlu diperkuatkan. Cita-cita bukan sekadar di awal tahun, tetapi perlu sentiasa dibajai dan disuguhi dengan nilai-nilai Islam. Untuk itu, kita masih tidak terlambat untuk menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah contoh terbaik dalam membina cita-cita. Qudwah inilah penting sekali bagi kita untuk membina cita-cita sebagai menyemai rasa dan sifat yang menunjukkan pribadi mulia, lantas dapat membentuk masyarakat yang hebat tamadunnya. Mari kita telusuri bagaimana qudwah contoh baginda dalam meletakkan cita-cita sebagai salah satu perkara penting dalam setiap tindakannya.
Baginda merupakan seorang yang bercita-cita hebat sesuai dengan matlamat utusan baginda sebagai rahmatan lil alamin. Cita-cita dan keazaman juga tidak akan berjaya tanpa niat dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai antara kita yang gagal dalam mencapai cita-cita lantaran gagal dalam meletakkan niat kepada Allah, dan berapa ramai pula yang berjaya tetapi nilai barakah tiada dalam dalam cita-cita. Binalah cita-cita dan impian ikhlas kepada Allah, walaupun cita-cita itu sekadar untuk memenuhi impian pribadi. Hebatnya puasa niat jika tidak masukkan bagian mewujudkan pernikahan. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Yang bermaksud, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkan. Sesiapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keredaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keredaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya kerana menginginkan kehidupan yang layak dunia atau kerana wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, seterusnya cita-cita perlu dikemaskan dengan cara yang jelas. Mimbar hari ini mengajak sidang jemaah sekalian merenung kembali peristiwa hijrah pertama dalam sejarah Islam, yaitu hijrah ke Habsyah. Walaupun baginda Rasul tidak terlibat bersama, namun baginda telah menjelaskan matlamat perhijrahan ini kepada orang di sekeliling baginda. Ja'far bin Abi Thalib telah dipilih sebagai orang yang selayaknya mengetuai agenda besar ini. Kesannya, Islam diterima oleh Raja Najasyi yang bukan Islam. Walaupun dalam masa yang sama, Abu Jahal memutuskan wakil bersama hadiah yang lumayan semata-mata untuk memfitnah rombongan Ja'far dan mengakui Raja Najasyi. Namun, apabila Raja Najasyi melihat jelasnya matlamat Islam dan cinta dan kedamaian, ditambah pula dengan akhlak yang ditunjukkan oleh Ja'far dan rombongannya, Raja Najasyi memberikan perlindungan politik kepada mereka. Kejayaan ini telah dicapai bukanlah semudah yang disangka. Di samping itu, umat Islam perlu menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai landasan dalam membina cita-cita. Perkara yang dijadikan sebagai cita-cita perlu halal dan pelaksanaan juga mestilah halal. Ingatlah, tiada matlamat dalam dunia ini boleh menghalalkan cara. Tidak mungkin kita mendapat kebaikan jika cara yang kita gunakan berlandaskan kemungkaran. Ramai antara kita yang telah tertipu. Ramai antara kita yang telah terpedaya, tertipu oleh cita-cita dan impiannya sendiri, hinggakan ada yang sanggup berdusta, menipu dan mencipta kepalsuan hanya semata-mata ingin mengejar impian. Perkara ini kadang-kadang menjadi konflik dalam diri seseorang. Sedarlah, jalan ke syurga itu penuh dengan ranjau yang berliku, sedangkan jalan ke neraka dihujani dengan kilauan permata. Tanpa keimanan dan ketakwaan yang kuat, seseorang akan mudah goyah dan sanggup berbuat apa sahaja demi mencapai cita-cita. Sebagai motivasi untuk diri kita yang lemah, mari kita sama-sama hayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, nescaya Dia mengadakan bagi kamu yaitu petunjuk yang membezakan antara yang benar dan juga yang salah, dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan
hikmah. Apabila Anda gagal untuk merancang, sebenarnya Anda merancang untuk gagal. Tidak lagi orang yang membuat perancangan kerana hasilnya pasti tidak mengecewakan. Tambahan dalam konteks hari ini, sarjana-sarjana Islam sepakat menyatakan perlunya perancangan masa depan, terutama dalam menangani isu dan cabaran yang mendatang. Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyatakan, semangat zaman kita ini ialah semangat perancangan. Kita tidak boleh membela segala tindakan berdasarkan emosi dan lantunan perasaan yang dibawa. Justru, ayo kita mulakan cita-cita dengan perancangan yang teliti dan sistematik bagi memastikan cita-cita yang kita idamkan tercapai. Mulakan langkah dengan niat kerana Allah dan jadikanlah cita-cita itu sebagai agenda perjuangan. Kuatkan semangat dan usaha sesekali berputus asa untuk mencapai kejayaan. Hubungkanlah cita-cita itu dengan matlamat untuk memperkasakan umat Islam supaya menjadi umat yang terbaik, dihormati dan disegani. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Cita-cita tanpa usaha yang bersungguh-sungguh adalah sia-sia. Masih ingatkah kita tentang peristiwa burung kecil yang membantu Nabi Allah Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud? Secara berarti akal, tindakan burung ini adalah sia-sia. Namun, kumpulan burung ini tetap bersemangat memberi komitmen yang bersungguh-sungguh dalam menjadikan matlamat untuk memadamkan api yang bara yang membakar tubuh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi bagaimana pun kita sebagai manusia, adakah kita berusaha bersungguh-sungguh dalam setiap tindakan, atau ia sekadar melepaskan batu di tangga? Ada juga yang bersungguh-sungguh hanya pada awal tahun, tetapi gagal untuk beristiqamah sehingga ke penghujung. Inilah masanya, inilah saat yang paling baik untuk kita muhasabah diri, membandingkan diri dengan makhluk Allah yang jauh lebih kecil dari fisikalnya, tetapi sangat tinggi nilai usahanya. Hayatilah firman Allah Subhanahu wa taala menerusi surah Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ala ma'al muhsinin." Yang berarti, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami, dan sesungguhnya pertolongan Allah beserta dengan orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Yakinlah para jemaah, doa adalah senjata umat Islam. Setelah kita membina cita-cita, menyelaras matlamat, menyusun strategi dan berusaha sungguh-sungguh, maka doa dan tawakal adalah kuncinya. Amat malam sekali jika kita menjadi orang yang sombong dan bongkar di bumi ini. Malah begitu lagi jika kita merasakan kejayaan kita adalah hasil usaha kita sendiri tanpa menghargai orang sekeliling dan Tuhan Allah yang Maha Mencipta. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mimbar juga ingin mengambil kesempatan untuk mengajak para jemaah sekalian, mari kita bersama-sama membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah banjir, terutama yang di Kelantan, Terengganu, Pahang, Perak, Negeri Sembilan dan juga Johor. Ulurkanlah sumbangan, sama ada dengan uang ringgit atau barang-barang keperluan mereka, di samping memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar mereka dikurniakan dengan kesehatan yang baik, ketabahan hati, keselamatan, dan dijauhi dari wabak penyakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kembali negeri tersebut dari musibah ini. Allahumma musta'an. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kesimpulan yang dapat kita ambil dari khutbah pada hari ini yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan qudwah, contoh ikutan terbaik dalam membina cita-cita dan impian dalam kehidupan. Yang kedua, cita-cita mestilah mempunyai matlamat yang jelas dan diniatkan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita yang melibatkan perkara syubhat tanpa didasari dengan syariat Allah akan sia-sia. Yang ketiga, usaha dan komitmen seseorang adalah lebih tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah agar Allah memberikan kemudahan kepada kita.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairun wa abqa afala ta'qilun. Yang berarti dan apa juga yang diberikan kepada kamu maka adalah yang merupakan kesenangan hidup di dunia dan perhiasannya. Dalam pada itu apa juga yang ada di sisi Allah adalah yang lebih baik dan lebih berkah. Maka mengapa kamu tidak mampu memahaminya? Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.